Tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sekarang tibalah waktu dan masanya untuk sama-sama kita mengikuti ucapan dasar peresmian dan peresmian muktamar PAS kali yang ke-60 yang akan disampaikan oleh Datuk Seri Tuan Guru Presiden. Tajuk ucapan dasar beliau hari ini ialah terus beristiqamah. Datuk Seri Tuan Guru Presiden dengan segala sukacitanya dipersilakan. Takbir! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Alhamdulillahilladzi akramana bi ni'matil Islam wa faddalana ala katsirin minal umam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Nabiyyir Rahmat wa ala alihi wa ashabihi afdalus salawati wa azkat taslimat. Yang dihormati timbalan pengurusi tetap, Sahibul Fadilah Timbalan Mursyid Am, Ashabul Fadilah Ahli Majlis Syura Ulama, yang dihormati Timbalan Presiden, Naib-Naib Presiden, Datuk Setiausaha Agung, Ketua Dewan Ulama Pemuda Muslimat dan Dewan Himpunan Penyokong PAS, seluruh anggota Dewan Harian, ahli-ahli jawatan kuasa PAS Pusat, Pesuruhjaya PAS Negeri dan Wilayah Persekutuan, pengarah muktamar dan ahli jawatan kuasanya, sahabat-sahabat pimpinan Pakatan Rakyat daripada Parti Keadilan Rakyat, daripada Democratic Action Party DAP, ad-duyuful kiram daripada luar negara, ikhwan muslimin antarabangsa, Parti Saadat Turki, Harakah Mukawamah Islamiyah dan Tanzim Jihad Palestin, Harakah Islamiyah Sudan, partai-partai Islam Indonesia, Jamaah Islamiyah Bangladesh, Sri Lanka, Maldives dan Nepal, Pertubuhan Islam serantau daripada Thailand dan lain-lain, rakan-rakan NGO, wakil-wakil pertubuhan kedutaan asing, semua para jemputan, para perwakilan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, selamat datang. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada semua rakan-rakan seperjuangan dan para tetamu jauh dan dekat, serta para pemerhati yang sudi bersama kami dalam muktamar ini di air hitam Batu Pahat, Johor. Muktamar pada kali ini juga
ingin mengambil kesempatan untuk merakamkan ucapan takziah dan kebersamaan perasaan duka kepada seluruh ahli keluarga mangsa yang terlibat dalam tragedi pesawat hilang MH370 dan MH17 17 yang dibedil oleh pihak yang sangat tidak bertanggungjawab. Seluruh ahli dan kepimpinan PAS melahirkan kesedihan dan mendoakan agar seluruh ahli keluarga mangsa bersabar dan tabah dengan ujian ini. Kita juga mendesak pihak berkuasa kerajaan Malaysia supaya menggunakan seluruh tenaga yang ada untuk mencari kebenaran dalam tragedi negara yang sangat mengejutkan itu. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, muktamar kali ke-60 pada kali ini bertandang ke negeri Johor. Di sini pada awal 1920 bermulanya pengaruh Partai Syarikat Islam. Apabila Haji Ibrahim Sidin dari Singapura menggerakkan penubuhan cawangan syarikat Islam di Johor, dalam keadaan masyarakat Islam menunggu lahirnya sebuah gerakan Islam dalam negara kita ini. Bagi mengingatkan semua di kalangan pendukung parti ini, maka kita bermuktamar pada hari ini dengan tema terus beristiqamah. Kita ingin menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Dan sesungguhnya inilah jalanku yang betul, istiqamah. Maka jangan sekali-kali kamu ikut jalan-jalan yang lain, nanti kamu akan pecah terpelanting keluar daripada jalannya yang sebenar. Begitulah Allah memberi peringatannya kepada kamu supaya kamu bertakwa kepadanya. Istiqamah dalam perjuangan kita ini menuntut kita memahami arti sebenar manusia diciptakan, menerima amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya bersama kumpulan Islam menerusi Parti Islam Malaysia PAS bagi memikul amanah khilafah ini. Ianya menuntut kita beristiqamah kepada panduan Allah dan Rasul dalam setiap gerak tindakan kita, berasaskan kepada keyakinan terhadap teras perjuangan PAS inilah. Maka kita melafazkan rasa penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang meletakkan kita dalam wadah Parti Islam Malaysia PAS, di mana sejarah penubuhannya menjadi mata rantai perjuangan Islam yang membawa rahmat kepada seluruh alam. Kita sama-sama memahami dan meyakini bahawa Islam adalah cahaya petunjuk Allah yang tidak boleh dipadamkan. Maka selagi kita beristiqamah konsisten di atas landasan Islam dan matlamatnya,
yang ditetapkan oleh Allah dan ditunjukkan perjalanannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tetap berada di pihak yang benar dan berpijak di atas landasan hidup yang teguh, maka kita akan selamat di dunia dan akhirat walaupun menghadapi keadaan rebah dan bangun, kalah dan menang, serta belum dilihat hasilnya di alam dunia ini. Kita juga dipitnahkan oleh beberapa golongan tertentu untuk mencalarkan Islam yang sebenarnya, walaupun Islam itu adalah paling sempurna dan murni. Fitnah itu sama ada daripada musuh luar yang mewawarkan sementara waktu agenda Islamofobia, atau menggunakan lisan atau tulisan, atau menggunakan kelompok jahil yang bersemangat tinggi melalui dalaman umat Islam sendiri. Semuanya akan gagal kerana mukjizat ilmu dari Al-Quran dan Sunnah adalah tetap terpelihara dengan rapi dan amanah. Islam yang kita imani dan hayati ini adalah dari petunjuk Al-Quran, kalam Allah, dan arahannya, supaya mengikut penafsiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipilih oleh Allah, bukan dipilih oleh kita. Manakala ilmu serta kebijaksanaan yang diwarisi pula adalah secara benar dan amanah oleh para ulama muktabar, bagi mengukuhkan kedudukan dan keaslian dasar perjuangan PAS, maka kita wajib beristiqamah bersama Islam. Maka kita wajib beristiqamah bersama Islam, serta berpegang pada dasar yang digariskan dalam perlembagaan PAS. Ianya menggariskan bahawa hukum yang tertinggi sekali dalam pegangan PAS ialah kitab Allah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta ijma' ulama dan qiyas. Istiqamah dalam perjuangan ini memberi makna yang jelas bahawa sebarang tindakan kita, sama ada dalam aspek politik, dakwah, tarbiyah, semuanya mestilah dalam panduan hukum yang tertinggi ini. Manakala batasan pegangan PAS ini hendaklah berpandukan konsep tafaqquh fid din. Para pemimpin yang terdahulu daripada kita telah meletakkan asas yang kukuh dalam perlembagaan PAS, menerusi nukilan pasal 3 dan 7 yang memperincikan tentang hukum kekuasaan dan majlis syura ulama. Ianya diikuti oleh pasal 8 yang mewajibkan penubuhan majlis syura ulama dengan tugas dan fungsinya yang jelas. Semuanya wajib dipahami dan diamal oleh seluruh ahli dan khususnya kepimpinan di semua peringkat. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, sepanjang perjalanan PAS sejak ditubuhkan sehingga kini, dana yang kita ikuti adalah penuh dengan ujian dan syarat dengan pengalaman. Kita bermula daripada sifar. Kita pernah menjadi pembangkang paling sedikit jumlahnya. Kita pernah menjadi kuat. Kita pernah menyertai kerajaan pusat. Dan kita juga memerintah kerajaan negeri. PAS pernah bersendirian dan bertahaluf dengan pihak lain dalam kerajaan dan tanpa kerajaan. Dalam semua keadaan ini, PAS tidak pernah rugi, kerana kita sentiasa beristiqamah di atas dasarnya yang kukuh dan matlamatnya yang nyata. Hanya mereka yang beristiqamah bersama PAS sahaja yang selamat. Mereka yang tidak istiqamah
mereka yang tidak istiqamah jatuh berguguran di sepanjang perjalanan kita. Maka jangan ada orang yang merasakan dirinya cukup kuat, cukup bijak, tidak sabar dalam perjuangan, merasa sangat bijak dan boleh sewenang-wenang menyanggah dasar dan matlamat perjuangan kita. Sepanjang perjalanan perjuangan ini juga ada di kalangan ahli yang hidup selesa dengan kegiatan parti yang menggembirakan kerana bersama pengikut yang ramai dan organisasi jamaah yang baik dan kuat. Ada pula ahli yang disisih di tengah masyarakat paling jahil dan zalim terhadapnya, cawangannya lemah atau tanpa cawangan. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, kita mestilah meletakkan agenda ilmu dan beramal dengan ikhlas bersama konsep tarbiyah yang sangat penting dalam parti. Tarbiyah mendidik diri masing-masing dengan ilmu dan kepahamannya, mengeratkan hubungan kita dengan Allah, hubungan dengan jamaah sendiri dan ahli, hubungan dengan semua kumpulan Islam dan anggota masyarakat majmuk yang wajib diselamatkan bersama Islam dengan rahmat Allah dan adilnya. Tarbiyah mengikut acuan Allah ialah ilmu fardu ain dalam aspek akidah, syariat dan akhlak secara menyeluruh, menjadikan kita beristiqamah. Ilmu dan amal yang diwajibkan ke atas setiap individu muslim dan muslimah. Ilmu yang diimani dan diamalkan serta diperjuangkan demi menegakkannya dengan penuh keikhlasan. Adapun mendalami Islam secara fiqh dan semua ilmu keperluan duniawi berpandukan Islam adalah menjadi fardu kifayah bagi kewajipan yang memampukan kita melaksanakan risalah mesej rahmat Islam terhadap semua. Kita telah berjaya menggabungkan semua kalangan ilmuwan ini sejak mula ditubuhkan sehingga pas kaya dengan semua kepakaran terkini. Namun peningkatannya wajib dilakukan dalam semua aspek ilmu dan tarbiyah secara istiqamah untuk mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib memohon pertolongan Allah untuk mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib memohon pertolongan Allah pada setiap rakaat salat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, kita berada dalam bahtera negara yang sangat mencabar. Bukan sahaja dikelilingi gelombang hubungan antarabangsa yang sangat bergelora, bahkan keadaan dalam negara ini sendiri yang sangat bercelaru kerana tidak diurus dengan baik dan bijak. Walaupun begitu, PAS tetap tegas memilih pendekatan muwajahah silmiyah bersama konsep demokrasi. Walaupun banyak ketimpangannya, apa yang nyata ialah kita menghadapi kelemahan dalaman umat sendiri. Dan tanah air tempat kita berpijak sangat berbeza dengan musuh asing yang datang menyerang dan menjajah. Inilah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul qaimi fi hududillah wal waqi'i fiha kamathali qaumin istahmu ala safinatin fasara ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha wa kana alladhi fi asfaliha idza istaqaw min al-ma' marru ala man fawqahum faqalu law anna kharaqna fi nasibina kharqan wa lam nu'dhi man fawqana fa in tarakuhum wa ma aradu
halaku jami'an wa in akhadhu ala aydihim najaw wa najaw jami'an. Rawahul Bukhari. Bandingan orang yang tegak di atas sempadan Allah dengan orang yang melampau, yang menceroboh ke dalamnya, laksana satu kumpulan yang menaiki kapal bahtera, maka ada kalangan berada di atas dan ada kalangan berada di bawah. Jadilah kalangan berada di bawah itu kalau memerlukan air, terpaksa melalui kalangan yang berada di atas mereka. Lalu mereka berkata, kalau kita tebukkan saja kapal ini tanpa mengganggu sesiapa yang ada di atas kita, kalau dibiarkan kapal ditebuk oleh pengacau-pengacau ini mengikut kemahuan itu, nascaya semuanya binasa tenggelam. Kalau dihalangnya daripada menebuk kapal, nascaya semuanya selamat. Di sinilah pas beristiqamah, sehingga kita bersyukur apabila mencapai kejayaan walaupun sedikit peluang dan masanya, dan bersabar apabila belum mencapai kejayaan kerana banyak halangannya. Namun PAS tidak menjadikan rakyat yang lemah sebagai mangsa yang disalahgunakan untuk mendapat kuasa, atau sama ada kerana ingin menang dengan ropoh, atau tidak bersabar menunggu kemenangan yang dijanji oleh Allah sehingga sanggup melakukan apa sahaja walaupun rakyat yang lemah menjadi mangsa ditipu, dibeli dan dikacau, atau tanah air ini menjadi bahtera yang ditenggelamkan. Ahli-ahli PAS wajib teguh dan bersabar walaupun terpaksa menghadapi kesulitan perjalanan yang jauh kerana amalan demokrasi yang tidak adil dan berdepan dengan rakyat yang jahil ilmu dan maklumat. Cabaran ini semua wajib dihadapi dengan istiqamah dan bersabar dengan penuh kebijaksanaan. Perjalanan yang sangat mencabar ini sebenarnya membersihkan jamaah Islam seperti PAS daripada anasir hipokrit dan yang lemah imannya, dari individu yang tidak sabar dalam tindakan sehingga tidak istiqamah dalam perjuangan ini. Maka sebenarnya adalah golongan yang tidak sabar dalam perjuangan. Marilah kita menghayati firman Allah Ta'ala, "Lau kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'u walakin ba'udat 'alaihim asy-syuqqa wa sayahlifuna billah law istata'na la kharajna ma'akum yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakadzibun." Kalau yang kamu serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak berapa jauh, pastilah mereka mengikutmu dengan ramai. Tetapi tempat yang dituju itu amat jauh terasa oleh mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah, "Jika kami sanggup, tentulah kami berangkat bersama-samamu." Mereka membinasakan diri mereka sendiri, dan Allah mengetahui bahawa sesungguhnya benar-benar orang yang berdusta. Sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, sejarah perjuangan panjang PAS dalam persada politik tanah air bukan sahaja membekalkan kepada kita ilmu, bahkan pengalaman yang tidak banyak diperolehi oleh gerakan Islam lain. Penglibatan PAS dalam sistem demokrasi memberi ruang kepada kita untuk melebarkan sayap pengetahuan tentang sistem politik Islam kepada rakan-rakan gerakan Islam lain di seluruh dunia. Manakala pengalaman kita mengadakan pelbagai tahaluf dengan hampir semua parti politik utama dalam negara sejak tahun 50-an lagi, dan terkini tahaluf bersama Pakatan Rakyat. Di samping penubuhan Dewan Himpunan Penyokong PAS di kalangan bukan Islam adalah merupakan khazanah kekayaan sistem politik Islam
yang sangat mahal harganya. Tahaluf yang dilaksanakan ini mestilah memperkuatkan parti dan bukan sebaliknya. Amat malang bagi kita sekiranya tahaluf ini menyebabkan ada pihak yang cuba melemahkan kita, mengkacirkan kita, sehingga ada yang pening dan mabuk lantaran sanggup berlawanan sesama sendiri. Kerjasama politik bukan bermakna kita menyerap masuk ke dalam sistem lain atau parti lain sehingga hilang prinsip dan jati diri kita, atau hanya menjadikan ukuran kemenangan semata-mata sebagai matlamat sehingga menghilangkan dasar parti. Bagi pelaksanaan Islam, matlamat kemenangan mesti digunakan bagi memperteguhkan prinsip Islam yang bersifat syumuliyah. Saya ingin mengingatkan pemimpin dan ahli parti bahawa perjuangan kita adalah kerana Allah, perjuangan kita kerana Islam, perjuangan kita adalah mata rantai sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan ini mestilah berada di atas landasan syarak dan memperoleh pahala di sisi Allah, bukan sekadar politik biasa sebagaimana yang dipahami oleh barat. Paksi perjuangan kita mestilah teguh dan kukuh kerana ianya berpaksikan kepada akidah tauhid. Inilah keindahan siasah Islam, kerana membenarkan tahaluf antara mana-mana golongan yang tidak memusuhi Islam. Prinsip tahaluf ini membuktikan Islam bukan agama ekstrim sebagaimana yang dijaji oleh media barat, sebagai sebuah gerakan yang berpaksi pada Al-Quran dan Sunnah. Maka setiap langkah tahaluf kita mestilah mempunyai sandaran dan tarikan dengan syarat-syarat tahaluf dan terikat dengan syarat-syarat tahaluf yang berpaksi kepada kedua sumber tersebut tanpa merugikan kepentingan Islam. Firman Allah Ta'ala menjelaskan konsep kita, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Bertolong menolonglah, bertolong bantulah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan kamu bertolong bantu dalam perkara dosa dan permusuhan, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat seksanya. Oleh yang demikian, dengan merujuk kepada syarat-syarat tahaluf yang diputuskan oleh Majlis Syura Ulama PAS serta hukum tertinggi PAS, maka PAS akan terus istiqamah dengan tahaluf siasi bersama Pakatan Rakyat. Maka PAS akan terus istiqamah dengan tahaluf siasi bersama Pakatan Rakyat selama mana tidak berlaku pelanggaran syarat yang telah digariskan. Justru Nabi Muhammad SAW telah mengajar kita, al-muslimuna ala syurutihim illa syartan harrama halalan au ahalla haraman. Seorang muslim wajib menunaikan persyaratan yang telah disepakati, kecuali persyaratan yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Sepanjang sejarah perjuangan PAS, kita tidak pernah khianat pada rakan tahaluf kita. Maka kita minta rakan tahaluf kita juga tidak mengkhianati tahaluf ini. Sebagai sebuah parti politik besar, apa juga rancangan besar mestilah diputus bersama sebelum ianya dilaksanakan. Dalam masa yang sama, saya ingin menegaskan bahawa tomohan kononnya PAS mahu menyertai UMNO atau bergabung dengan UMNO menyertai BN adalah api fitnah yang dicetus oleh mereka yang tidak bertanggungjawab untuk merosakkan reputasi perjuangan Islam dan memecah belahkan keutuhan jamaah kita. Namun sebagai sebuah jamaah Islam yang membawa rahmat kepada semua, kita tak berpegang pada prinsip Islam dan terus beristiqamah untuk memelihara perpaduan ummah berasaskan tali Allah. Selagi kita teguh bersama Islam, maka kita tidak berhajat kepada pihak lain, bahkan pihak lain yang berhajat kepada kita.
PAH juga tetap menghubungkan silaturahim dengan semua pihak, berpandukan kepada panduan Al-Quran dan Sunnah, saling bantu-membantu dalam usaha menegakkan syariat, membuka ruang dialog dan wacana demi kebaikan dan masa depan umat Islam. Firman Allah Ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Yang bermaksud, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kamu ketika kamu dahulu di masa jahiliah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hati-hati kamu, lalu menjadilah kamu kerana nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu agar kamu mendapat petunjuk. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, walaupun tanah air kita ini mempunyai sumber alam kurnia Allah yang kaya raya, tenaga manusia, masyarakat majmuk berbagai kaum, budaya dan kebolehan, namun ianya masih diolah dengan cara yang salah oleh kepimpinan negara kita. Sepatutnya dengan sumber-sumber yang ada dan kemampuan yang tersedia, ianya akan membolehkan kita merdeka dari berkiblat kepada timur dan barat. Tetapi apabila ianya dimanfaatkan dengan cara yang apabila ianya tidak dimanfaatkan dengan cara yang betul, maka sumber yang berfaedah itu menjadi sia-sia dan masa sudah lama terbuang. Setengah abad lebih mencapai kemerdekaan. Walaupun dikatakan merdeka, tetapi penjajah asing sejak lebih dari setengah abad. Walaupun dikatakan telah merdeka, tetapi penjajah asing sejak lebih daripada setengah abad mempengaruhi kita. Inilah akibatnya apabila kita masih meneruskan agenda penjajah yang dijadikan pusaka oleh kalangan tertentu yang masih bertapak mempertahankan kuasa dengan apa sahaja tanpa melakukan perubahan dan islah, walaupun tanpa maruah diri kerana syarat dengan kesalahan dan kelemahan. Akhirnya kita berterusan berada dalam kepompong sistem warisan penjajah, walaupun bebas daripada penjajah ketenteraan dan imperialis asing, namun kita masih dibelenggu dengan penjajahan pemikiran. Masyarakat majmuk yang sengaja diatur oleh penjajah dahulu adalah bertujuan untuk meneruskan masalah perpecahan kaum yang sentiasa diapi-apikan, bagi mengekalkan peluang mereka menjajah lagi secara halus, pas menerima kepelbagaian masyarakat dalam negara kita ini sebagai jalan untuk saling kenal mengenal dan memperkuatkan di antara satu sama lain. Sepatutnya kita berpegang kepada konsep berbagai kaum yang ditunjuk oleh Al-Quran. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada seorang lelaki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku kaum, supaya kamu berkenalan di antara satu sama lain. Sesungguhnya yang paling mulia kalangan kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa mentaati Allah. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha mendalam pengetahuannya. Islam juga memperkenalkan konsep masyarakat madani secara sejagat
dalam amalan politik, ekonomi dan sosial dengan ilmu dan berakhlak, tanpa paksaan dalam perkara agama dan budaya, dan saling mengerti di antara satu sama lain. Kita juga sedar bahawa ada perbezaan bangsa dan agama serta pertemuan budaya dan tamadun di antara satu sama lain. Tetapi Islam berjaya menyelesaikan masyarakat majmuk melalui pendekatan banyaknya titik persamaan dari segi fitrah kemanusiaan dan keperluan hidup bermasyarakat. Di antaranya ialah memperkenalkan konsep adil terhadap semua yang menjadi ciri ketakwaan dalam ajaran Islam yang meninggikan martabat manusia di sisi Allah. Firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang sentiasa menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran, dan jangan sekali-kali dengan sebab kebencian terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu tidak berlaku adil. Hendaklah kamu berlaku adil kepada sesiapa jua, kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui dengan mendalam apa-apa sahaja yang kamu kerjakan. Sebab itulah kedatangan Islam ke negara lain dinamakan Futuhat Islamiyah, pembukaan pembebasan daripada kezaliman, bukannya istimar, penjajahan. Kerana pemerintah Islam tidak memperhambakan rakyat dan merampas harta rakyat dan harta negeri yang dikuasai, konsep yang sangat berbeza dengan penjajahan imperialisme yang dilaksanakan oleh penaklukan barat terhadap negara lain dan dilakukan oleh kerajaan zalim daripada bangsa sendiri. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, Islam juga telah memberi sumbangan besar kepada tamadun dunia yang maju pada hari ini dengan mengambil segala yang baik dan positif daripada tamadun semua bangsa sebelumnya, yang bertukar kepada pertautan dengan konsep menerima segala yang ma'ruf dan menghapuskan segala yang mungkar dalam seluruh kehidupan manusia, serta mencari dan mengekalkan kebijaksanaan kaum lain walaupun daripada kalangan bukan Islam. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hikmatu dalatul mu'min fa anna wajadaha fa huwa ahaqqu biha. Kebijaksanaan itu laksana barang tercecer kepunyaan seseorang yang beriman, maka di mana sahaja dia menemuinya, maka dialah yang berhak mengambilnya. Islam tidak memaksa perkara yang haram dalam ajaran Islam terhadap pihak lain, dan mereka juga diwajibkan menjaga sensitiviti umat Islam. Amalan menghormati agama lain ini telah berlaku dalam masyarakat Islam terhadap bukan Islam, sehingga kini hal ini dapat dipahami oleh penganut Islam yang sebenar, walaupun dalam keadaan negaranya tidak beramal dengan syariat Islam yang sempurna. Di zaman Islam menjadi kuasa besar dunia, berbagai bahasa, termasuklah bahasa Arab, Turki, Parsi, Urdu, pernah menjadi bahasa rasmi negara berkenaan. Bahkan bahasa Melayu tulisan Jawi menjadi bahasa rasmi alam Melayu. Tamadun Islam boleh berjaya ditegakkan dengan kemajuan ilmu semasa. Mengapa kini kita tidak mampu memperkasakan bahasa Melayu yang hanya diisytiharkan menjadi bahasa kebangsaan, tetapi dalam pelaksanaannya dipinggirkan? Walaupun bahasa ini telah menjadi bahasa perantaraan di rantau ini adalah salah satu kegagalan kerajaan yang ada ini setelah memerintah lebih dari setengah abad. Apa yang sepatutnya berlaku ialah bahasa asing ini digunakan untuk mendapat dan memperluasi ilmu, dan bukannya dipaksakan ke atas semua rakyat. Adapun mengilmukan rakyat hendaklah dengan bahasa kebangsaan dan bahasa ibunda kaum masing-masing. Firman Allah Ta'ala, wa min ayatihi
khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alamin. Dan di antara tanda-tanda ketuhanan Allah ialah ciptaan langit dan bumi dan berbagai-bagai bahasa dan warna kalangan kamu. Sesungguhnya itu semua adalah menjadi dalil-dalil yang ditunjukkan kepada orang-orang yang berilmu. Islam juga mengharamkan asabiyah. Asabiyah bermakna ta'assub terhadap kaum dan bangsa sendiri walaupun berlaku zalim. Perkara ini ditegaskan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man da'a ila asabiyah wa laisa minna man qatala ala asabiyah wa laisa minna man mata ala asabiyah. Bukan daripada kalangan kita orang yang mengajak kepada asabiyah. Bukan daripada kalangan kita orang yang berperang di atas dasar asabiyah. Dan bukan dari kalangan kita orang yang mati kerana asabiyah. Pemisahan agama daripada urusan kehidupan dunia, way of life, dengan sistem pelajaran, pendidikan dan media maklumat adalah merupakan satu konsep ciptaan sekularisme barat yang tidak mampu menangani perkembangan ilmu sains dan teknologi yang berlaku dalam tamadun barat di waktu ini. Dasar sistem dan konsep pendidikan sedia ada pula masih gagal membangun insan yang sebenar kerana membekal ilmu tanpa roh, iman dan akhlak. Semuanya kerana melaksanakan sistem pendidikan mengikut acuan sekularisme yang memisahkan ilmu daripada iman dan akhlak, dunia dan akhirat. Urusan keduniaan dipisahkan daripada agama, padahal Allah telah meletakkan acuannya dalam wahyu pertama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia telah menciptakan manusia daripada segumpal darah campuran mani lelaki dan perempuan. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang paling mulia. Dia telah mengajar manusia dengan qalam, pena, alat tulis. Dia telah mengajar manusia apa yang manusia tidak tahu. Allah, Tuhan pencipta alam seluruhnya, mencipta manusia dengan sifat fitrah yang diletakkan di alam bumi, dengan tugas hamba Allah yang memakmurkannya dengan rahmat dan adil. Allah juga telah menetapkan kepada manusia acuan ilmu yang mentarbiah mengikut fitrahnya, disertakan kemampuan dan panduan yang betul, konsep dan sistem yang menghubungkan manusia sesama mereka dan juga dengan makhluk yang lain di alam langit dan bumi, berprinsipkan iman kepada Tuhan pencipta alam dan beriman kepada adanya hari akhirat. Kemusnahan semua kuasa besar yang paling kaya, kuat dan maju adalah apabila terkeluar daripada acuan Allah yang dibawa oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka wajib beristiqamah di atas acuan Islam tanpa peduli sama ada orang lain percaya atau tidak. Apa yang paling menyedihkan kita ialah di atas sifat gagalnya kita mendalami khazanah sumber Islam yang kaya itu, maka ada di kalangan masyarakat kita beranggapan bahawa ideologi ciptaan manusia seperti komunisme, sekularisme, sosialisme, kapitalisme dan seumpamanya ini sebagai tidak bersalahan dengan panduan Al-Quran dan Sunnah. Serta Sunnah Rasulullah SAW. Oleh yang demikian, sebagai tidak bersalahan dengan panduan Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, oleh yang demikian, maka mestilah menjadi benteng umat Islam dari dirosakkan oleh penularan ideologi ciptaan manusia, dari bercambah dalam masyarakat kita ini. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, ketidakstabilan politik, ekonomi dan sosial
berlaku apabila adanya manusia yang berlagak Tuhan yang maha suci daripada segala kelemahan dan kekurangan. Keadaan ini berlaku apabila acuan sekularisme menjadi kepahaman bahawa urusan dunia dipisahkan daripada agama yang meletakkan aspek kuasa Allah, dan adanya kepercayaan kepercayaan hari akhirat dengan perhitungan dosa dan pahala. PAH mengajak seluruh manusia dan umat Islam secara khusus supaya kembali kepada syariat Islam yang sempurna, tanpa kongkongan terhadap akal, pengalaman dan kajian ilmu kurnia Allah kepada mereka. Islam menggalakkan kepada menggunakan akal, menuntut ilmu dan membuat kajian di seluruh pelosok bumi dan angkasa lepas. Namun Allah yang memberi rahmatnya melimpah ruah terhadap manusia tidak membiarkan mereka hanyut dengan sebab kelemahan makhluk yang tetap ada pada diri mereka. Maka kitab Allah yang dibawa kepada umat ini ialah Al-Quran, adalah kurnia Allah yang wajib menjadi petunjuk yang diimani dan diamalkan. Hanya orang yang beristiqamah sahaja menerima petunjuk ini. Firman Allah Ta'ala, kana an-nasu ummatan wahidah fab'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqq bi'idhnih wallahu yahdi man yasha' ila siratim mustaqim. Manusia itu asalnya adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi khabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab dengan benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu malaikat orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata kerana dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang manusia perselisihkan itu dengan kehendaknya, dan Allah selalu memberi petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Berasaskan pada hakikat inilah, maka PAH tetap istiqamah dalam memperjuangkan isu syariat Islam, termasuklah juga isu-isu pendidikan dalam negara kita, isu hubungan federalisme yang lebih adil, pengagihan kekayaan dan sumber negara secara lebih adil, isu royalti petroleum ke negeri-negeri yang berterusan menjadi agenda penting, memupuk perpaduan kaum dan menolak undang-undang yang bersifat zalim dan menindas. Agenda-agenda ini akan diteruskan menerusi lajnah-lajnah PAH negeri dan menerusi pembentukan jawatan kuasa yang berkaitan. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, kerajaan baru saja mengumumkan prestasi terkini ekonomi Malaysia, iaitu pertumbuhan 6.4% untuk separuh pertama tahun 2014. Namun secara keseluruhannya, daya tahan ekonomi Malaysia masih belum kukuh. Dari mempunyai daya tahan yang sepatutnya, ini mengambil kira hutang sektor awam yang masih tinggi dan defisit bajet negara yang masih tinggi. Secara umumnya, PAS istiqamah untuk membangunkan sebuah sistem ekonomi berteraskan khazanah Islam yang sangat luas, sehingga benar-benar dapat memobilisasi sumber-sumber kekayaan negara dengan baik dengan menggunakan modal insan yang terlatih dan berakhlak, sehingga lahirnya kemakmuran dalam negara dan kesejahteraan rakyat. PAS istiqamah dalam mendukung matlamat membangunkan sebuah negara berkebajikan yang bakal melahirkan suasana kemakmuran yang dikecapi oleh semua golongan rakyat. PAS sekaligus komited untuk terus berusaha membenteras kewujudan jurang kaya miskin yang semakin melebar serta pembolotan kekayaan negara oleh segelintir manusia yang tersangat kaya akibat dari amalan memanipulasi pasaran. Inilah yang menyebabkan
tidak berlakunya persaingan sihat dan terbuka, serta diparahkan lagi dengan amalan kronisme, nepotisme dan terbelenggu dengan penyakit ketirisan seperti yang dilaporkan oleh laporan Ketua Audit Negara Saban tahun. PAH mendesak supaya kerajaan membatalkan pelaksanaan GST kerana ekosistem ekonomi Malaysia dan suasana makro ekonomi Malaysia masih tidak bersedia untuk GST. PAH mahukan sistem cukai pendapatan dikaji semula kerana wujud ketidakadilan dari segi cukai yang dikenakan kepada golongan berpendapatan sederhana berbanding yang sangat kaya. Kesemua ini termasuk menghentikan pemberian AP kepada kroni-kroni pastinya mampu menjana hasil untuk negara daripada langkah GST yang membebankan semua rakyat secara langsung. Pengumuman Perdana Menteri tentang pertumbuhan KDNK 6.4% dalam suku ke-2014 seperisytiharan yang dibuat seorang menteri di Jabatan Perdana Menteri bahawa pendapatan purata rakyat Malaysia telah mencecah 5,900 RM sebulan adalah propaganda angka yang biasa sahaja dilakukan oleh kerajaan Barisan Nasional. Apakah makna angka-angka ini kepada rakyat teramai? Kepada rakyat teramai, mereka mahu tahu mengapa negeri-negeri seperti Sabah, Sarawak, Terengganu dan Kelantan adalah negeri-negeri termiskin di kalangan persekutuan Malaysia, sedangkan negeri inilah yang paling kaya dari segi hasil minyak dan gas serta kayu-kayan dan logam. Mereka tak mahu tahu, mereka tak mahu tahu tentang angka yang tidak ada arti dengan kehidupan mereka yang terbeban dengan kos saraan hidup yang tinggi dan bakal gasak sampai tumbang oleh GST tahun depan. PAH mahu kerajaan bertanggungjawab terhadap menguruskan kekayaan negara supaya tidak berulang tarbik urus yang memalukan seperti ditunjukkan oleh syarikat penerbangan negara kita MAS yang pernah menjadi kebanggaan rakyat dan menggondol pelbagai pingat dan anugerah. Jumlah hutang MAS berada bertahap 10 bilion RM kepada bank-bank tempatan dan RM 2.5 bilion kepada kumpulan wang amanah pension KWSP dalam bentuk sukuk. Kita sama-sama lihat bagaimana kerajaan yang memiliki MAS pada masa itu telah memberikan kontrak yang sangat tidak adil seperti kontrak selama 25 tahun bernilai RM6.25 bilion yang antaranya mengenakan harga RM45 sebungkus nasi lemak sebagai paling tidak wajar dan zalim kepada rakyat untuk diteruskan. Inilah antara gaya tarbik urus pemerintahan UMNO Barisan Nasional yang menjahanamkan aset-aset negara dan membawa kerosakan dan kemungkaran dalam ekonomi dan pembangunan. Secara keseluruhannya dan prinsipnya adalah, adakah kerajaan Barisan Nasional sendiri sebenarnya tidak yakin kepada ekonomi berkat dengan sifat takwa, iaitu meninggalkan yang haram dan amalan haram seperti rasuah dan salah laku dan boros. Firman Allah Ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami seksakan mereka disebabkan perbuatannya. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, muktamar kali ini pula dilangsungkan setelah kita bermuktamar kurang dari setahun yang lalu. Maka tentulah masih ada aspek tertentu dari muktamar lalu yang perlu dilihat, laksanakan kembali. Di antaranya ialah pemantapan gerak kerja Dewan Himpunan Penyokong PAS berserta dengan pembinaan modul-modul latihan yang bersesuaian untuk melahirkan ahli Dewan Himpunan Penyokong yang mampu bergerak dengan lebih baik lagi sebagai satu dari sayap parti yang penting, menjadi jambatan atau pintu yang menghubungkan rahmat Islam, perjuangan PAS
berkaum bukan Islam. Dewan Himpunan Penyokong ini juga wajar dikembangkan ke setiap negeri di mana peranan mereka dibina dan diperkuatkan oleh Badan Perhubungan PAS negeri sendiri. Kita juga telah bersetuju supaya semua PAS negeri mesti berterusan mendekati medan baru dalam masyarakat dan mempunyai sekurang-kurangnya 50% program di kalangan ahli baru atau masyarakat awam di luar lingkungan ahli jamaah. Penentuan petunjuk prestasi perlu dibangunkan sebagai sasaran kerja yang lebih terarah. Dewan-dewan pula yang menjadi benteng perjuangan kita wajar dibajai dengan persiapan diri, dengan pengetahuan dan pengalaman yang mendalam sebelum turun ke medan memimpin masyarakat, dengan lebih memahami realiti politik semasa dalam masyarakat berbagai lapisan yang ada ini. Peluang kemenangan yang dilihat seperti hampir dan cabaran baru di era alam maya juga memerlukan ulama, pemuda dan muslimat untuk menguruskan cabaran tersebut secara berhemah dan berstrategi. Tarbiyah ulama, pemuda dan muslimat pula perlu dinamik, bukan hanya untuk melahirkan pemimpin parti yang murni fikrah perjuangannya, tetapi juga untuk membentuk pemimpin masyarakat dan negara yang mempunyai syakhsiah, keterampilan yang tinggi dan mampu merungkai persoalan-persoalan besar yang mewarnai kehidupan bernegara. Kebelakangan ini, PAS bukan sahaja diserang bertubi-tubi oleh media arus perdana yang masuk ke dalam setiap buah rumah, sehingga mewujudkan situasi tidak seimbang di kalangan rakyat. Malah serangan di kalangan ahli-ahli PAS sendiri lebih teruk lagi menggunakan media sosial, terutama FB, Twitter dan sebagainya. Sekarang ini sendiri seolah-olah mereka yang terlibat dalam perang cyber ini sudah hilang punca. Firman Allah Ta'ala, alam taru anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaikum ni'amah zahiratan wa batinah wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala huda wala kitabim munir. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah mempermudahkan untuk kegunaan kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan telah melimpahkan kepada kamu nikmat-nikmatnya yang zahir dan batin. Dan di kalangan manusia ada orang-orang yang mendebatkan perkara agama yang sangat berhubung dengan Allah tanpa ilmu pengetahuan, petunjuk yang benar dan kitab Al-Quran yang memberi petunjuk. Media baru dalam dunia tanpa sempadan ini sepatutnya dimanfaatkan untuk tujuan dakwah dan tarbiyah bagi memperbetulkan manusia dan mengembalikan manusia ke jalan yang benar. Saya bersetuju dengan saran Lajnah IT, Komunikasi dan Multimedia yang menyarankan 3 langkah jangka panjang yang boleh dijadikan polisi dan garis panduan dalam memanfaatkan komunikasi dan sebaran maklumat secara pantas melalui media baru ini agar lebih bertanggungjawab dan berhikmah. 1. Tanggungjawab kepimpinan dalam memanfaatkan ICT dan media baru, di mana kepimpinan dan ahli-ahli PAS perlulah memikul amanah dan bertanggungjawab dengan apa jua maklumat yang berpunca dari diri mereka. 2. Memanfaatkan laman web dan media sosial rasmi PAS untuk sebaran maklumat rasmi organisasi dengan lebih bertanggungjawab, terurus dan mengandungi mesej dakwah dan kebenaran melalui proses penyebaran yang selamat. 3. Sentiasa memantau saluran media baru seperti blog dan media sosial demi mengurangkan mafsadah dan fitnah agar kandungannya menguntungkan perjuangan Islam itu sendiri. Media organ parti seperti Harakah dan Harakah Delhi perlu dikembangkan kandungan dan capaian dari masa ke semasa, terutamanya dalam menghadapi fenomena ledakan maklumat perang cyber sekarang ini. Kerjasama pintar bersama dengan agensi media swasta dari rakan-rakan gerakan Islam yang lain di peringkat antarabangsa perlu dimulakan. Seperti yang ditegaskan dalam muktamar-muktamar sebelum ini, media parti seperti Harakah Delhi dan radio internet Hijau FM mestilah berusaha membentuk fikrah dan menyampaikan maklumat berdasarkan acuan parti
yang telah distrategikan bagi disampaikannya kepada rakyat yang menjadi pengundi senyap dalam pilihan raya bagi menghadapi pilihan umum ke-14 nanti. Kita juga jangan sekali-kali terpengaruh dengan pendekatan sensasi, songsang yang bertujuan melariskan jualan semata-mata tanpa memikirkan hukum hakam dalam melaporkan sebarang berita. Marilah kita memahami peringatan yang dinyatakan oleh Allah dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu am tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan sesuatu musibah kepada sesuatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, Pas amat tersentuh dengan apa yang berlaku di bumi Gaza, serangan demi serangan serta pencerobohan tentera Zionis ke atas bumi suci ini yang menggunakan segala kelengkapan tentera telah mencabul segala batasan undang-undang antarabangsa, melanggar hak asasi kemanusiaan serta merupakan suatu jenayah perang yang besar. Tahniah dan syabas saya ucapkan kepada gerakan mukawamah di Gaza yang telah berjaya dengan kentalnya berhadapan dengan kekejaman tentera Zionis yang menyerang bumi Gaza selama hampir 2 bulan. Mereka telah berjuang dengan pengorbanan darah dan nyawa demi mempertahankan bumi suci itu. Sekali lagi saya ingin merakamkan sokongan padu pas terhadap intifadah yang teraju oleh Harakah Muqawamah Islami Hamas di bumi suci Palestin. PAS mengutuk double standard kuasa barat yang mempertahankan segala tindakan zalim dan tidak bertamadun ini, kononnya atas dasar memerangi keganasan. Bagi PAS, isu bumi Palestin serta pembebasan Masjid Al-Aqsa kekal menjadi agenda terpenting di peringkat antarabangsa. PAS amat tersentuh dengan apa yang berlaku di bumi Syria, Iraq, Libya dan Mesir. Pertumpahan berdarah yang sedang berlaku di Syria mesti dihentikan segera. Apa yang kita sedang lihat adalah amat tragis dan memilukan. Kini lebih 200,000 orang rakyat Syria yang kebanyakannya rakyat awam yang terbunuh dan lebih dari 4 juta rakyatnya terpaksa menjadi pelarian di negara-negara jiran. Lebih parah lagi, kini dunia Islam dikejutkan dengan kemunculan kumpulan yang dinamakan Tanzim Ad-Daulah Al-Islamiyah pada Iraq wa Syam, Islamic State of Iraq in Syria, dan kumpulan yang bertindak secara melampau tanpa memahami fiqh jihad. Mereka berperang sesama sendiri sehingga dianggapkan lebih 3,000 yang dikaitkan dengan pejuang mujahidin terbunuh akibat pertempuran sesama sendiri. Saya ingin tegaskan sekali lagi, PAS tidak mahu dan tidak akan membenarkan ahlinya terlibat dengan mana-mana kumpulan yang bertindak ganas melampaui fiqh jihad, malah bercanggah dengan etika berperang dalam Islam. Cabut tangan asing juga tidak boleh sekali-kali dibenarkan di bumi umat Islam. Biarlah rakyat Syria sendiri yang menentukan masa depan negara mereka tanpa sebarang cabut tangan asing. Yang pasti rejim zalim Basharul Asad mesti diturunkan segera. Bagi rakyat di Mesir dan Iraq pula, biarlah rakyat mereka di negara masing-masing menentukan masa depan negara mereka tanpa sebarang cabut tangan kuasa barat yang cuba memperandakan negara-negara ini. PAS juga amat prihatin terhadap nasib umat Islam di rantau ini, yaitu Bangladesh dan Myanmar. Umat Islam di kedua-dua negara yang bergolak ini terus dibebani dengan konflik yang tidak nampak jalan penyelesaiannya. Di Bangladesh, pertumpahan berdarah masih berterusan sehingga sekarang. Begitu juga di Myanmar, penduduk minoriti Rohingya telah dihalau dari bumi mereka sendiri dengan berlakunya pembantaian umat Islam, dengan membakar perkampungan mereka, sekolah-sekolah serta masjid-masjid yang mengakibatkan beribu-ribu umat Islam Rohingya kini menjadi pelarian. PAS ingin membuat seruan terbuka
kepada kedua-dua negara jiran kita agar kekejaman ini dihentikan segera. Saya ingin menegaskan bahawa PAS sentiasa mencari jalan bagi membantu saudara-saudara kita di Bangladesh, Myanmar, Kashmir dan Selatan Thai. PAS juga mendesak kepimpinan negara umat Islam supaya sedar dari tidur mereka, tidak mementingkan tampuk kuasa dan kedudukan, sehingga menyebabkan badan dunia Islam seperti OIC dan badan dunia yang lain seperti PBB, ASEAN, NAM hanya sekadar menjadi pemerhati ketika mana umat Islam diusir dan dizalimi di serata dunia. Dan saya ingin menyampaikan ucapan kepada tetamu daripada gerakan Islam dengan bahasa Al-Quran. Urahibu bid-duyufil kiram ikhwanina fillah faji'tum ahlan wa nazaltum sahlan fi biladikum wa ardikum Malaysia ardil Islam. Fal Islamu yarbituna bi ukhuwatil iman wad din wa aqwaha wahdatuna fil amali wad da'ati wal jihad ala tariqatil istiqamati wal wasatiyah lirruju' ila al-islam min jadid alladhi huwa izzatuna wa karamatuna wa fawzuna fid darain رغم التحديات التي تحيط بنا من الداخل والخارج رغم أن الربيع الذي فرحنا بقدومه لا يثمر ثمارا ناضجا لتعطيل الأعداء المتربصين بنا ولكننا على يقين أن المستقبل لهذا الدين والنصر للعاملين لإعلاء كلمته وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون تلك الخلافة الراشدة التي تؤلف الناس إلى الإسلام وليست الخلافة التي تنفر الناس وتخوفهم خلافة العدالة والرحمة وليست خلافة العداوة والبغضاء خلافة النعمة وليست خلافة النقمة الخلافة القائمة على الفقه والسياسة الشرعية على نهج النبوة والسلف الصالح أولئك الذين صنعوا الفتوحات والفرق بين الفتوحات والاستعمار واضح ومفهوم ونحن على يقين أن الأحزاب الذين يحاصروننا من الخارج من الأعداء الأجانب والداخل من المنافقين والمستخدمين من ضعفة الإيمان من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا سيفشلون كما فشلت الأحزاب في عهد النبوة وكل ما حدث في مصر وبلاد الشام واليمن وليبيا وروهانيا وأفريقيا الوسطى وغيرها إنما هو فترة المخاض التي سيتولد منها النصر الموعود فانتصارنا في غزة الصغيرة في نظرة أعدائنا والمغامرة في نظرة المتخاذلين العرب وغير العرب غزة الصغيرة في مساحتها والقلة في عددها وعدتها أمام الأعداء بأحدث الأسلحة وأعظم الحلفاء من الصهيونية والصليبية والعلمانية والمنافقين من الأعراب المعاصرين يدل على أن قوة الإيمان لا تقهر وواجبنا نحن أبناء الحركة الإسلامية مواصلة المسيرة وقيادتها على نهج الاستقامة والوسطية بالتربية والتنظيم والتنسيق وشكرا لكم لحضوركم ومشاركتكم في مؤتمرنا ودمتم على خير وبركة وتوفيق فجزاكم الله على بعد السفر وتحمل المشقات وتنالون وعد الله الذي لا يخلف الميعاد ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ به الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. Hadirin mati sekalian, maka muktamar kali yang ke-60 ini pula sebagai kesimpulan kita akan memfokuskan kepada 3 aspek hala tuju pemantapan, iaitu 1.
organisasi parti, istiqamah terhadap dasar perjuangan PAS, merapatkan ukhuwah dan saf, memperkukuhkan organisasi, memperbaiki akhlak berjamaah, memahami persoalan fiqh ta'ah wal wala, memperkemaskan gerak kerja, memperdayakan tarbiyah dan aktiviti dakwah di medan baharu. 2. Dalam negara, istiqamah PAS terhadap melakukan perubahan dalam negara ke arah negara yang lebih baik, menentang amalan rasuah, ketirisan, penyelewengan, istiqamah terhadap peranan PAS dalam masyarakat, istiqamah untuk membetulkan salah faham terhadap Islam, menyedarkan masyarakat kepada kehidupan beragama di mana Islam adalah sebagai cara hidup, menekuni hubungan kaum dan agama yang lebih aman dan adil. 3. PAS di luar negara, istiqamah PAS untuk memainkan peranan yang lebih proaktif dalam urusan dunia antarabangsa yang lebih aman dan adil. Akhirnya, marilah sama-sama kita perteguhkan jamaah, perkukuhkan saf perjuangan, perkemaskan fikrah dan mantapkan keyakinan kita kepada janji Allah Subhanahu wa taala kepada sesiapa yang berjuang di jalannya yang berbeza dengan yang tidak berjuang, sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira bahawa kamu akan masuk syurga percuma padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu dan belum nyata orang-orang yang sabar. Akhirnya, saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan penghargaan terima kasih yang tidak terhingga kepada pengerusi, pengarah dan jawatan kuasa panitia muktamar, Badan Perhubungan PAS Negeri Johor, petugas-petugas, anggota Jabatan Amal dan semua pihak yang menjayakan muktamar ke-60 ini. Mudah-mudahan segala amal ini mendapat ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya resmikan muktamar PAS kali ke-60 ini dengan menyebut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siru ala barakatillah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. والسادة، استمعنا منذ قليل الكلمة الافتتاحية لمؤتمر السنوي للحزب الإسلامي الماليزي PAS بدوره 60 التي ألقاها فضيلة الشيخ توان غورو داتو سري الحاج عبد الهادي أوانج رئيس الحزب ونائب رئيس الاتحاد العالمي للمسلمين. وفي كلمته تحدث سيادته عن القضايا المختلفة، منها أكد سيادته كقائد الأعلى لهذه الجماعة أن حزب الإسلامي بماليزيا PAS تمسك بالتحالف السياسي ومواجهة السلمية ونبذ العنف واستمرار بالسلمية. ثم تحدث سيادته عن الشأن الداخلي، خصوصا عن الفساد والاستبداد في حكومة الحالية. وأما الشأن الخارجي ظهر تأييده كرئيس الحزب لحركة المقاومة الإسلامية حماس، وهنأ الأمة خصوصا شعب غزة وفلسطين بانتصارهم على أعدائهم إسرائيل في معارك السابقة. وتحدث سيادته عن شؤون الأمة المتعددة مثل قضايا السوري والعراق والليبي ومصر وميانمار وبنغلاديش وكشمير وجنوب تايلاند. أما عن الشأن السوري أكد سيادته إدانته بما يحدث في سوريا، وأكد طلبه برحيل النظام الأسد، ورفض تماما عن التدخل الأجانب في بلاد المسلمين. وختم كلمته إلى نداء للمسلمين أن يستيقظ من نومهم وأن يوحد كلمتهم وصفوفهم. شكرا لفضيلة الشيخ توان غورو داتو سري حاجي عبد الهادي أوانج، وجزاه الله عنا خير الجزاء. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم آمين. والآن نعود إلى رئيس الجلسة السيد الأستاذ حسين إسماعيل، فليتفضل مشكورا.
Alhamdulillah, sidang muktamar merakamkan ucapan berbanyak-banyak terima kasih dan penghargaan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi bin Haji Awang, Presiden Parti Islam Malaysia PAS, yang telah pun menyampaikan ucapan mantap, ucapan dasar Presiden kepada sidang muktamar kali yang ke-60 yang baru saja selesai sebentar tadi. Muktamar juga merakamkan ucapan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Malik Abdul Karim yang telah menterjemahkan rakaman ringkasan ucapan Presiden kepada sidang hadirin dari luar negara.